Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Official Kirin bin Abdul Hafiz dari kelas 3 Cekal. Hari ini macam biasalah kita dapat lagi satu projek baru. Sebenarnya dah buat dah sebenarnya projek sebelum-sebelum ni, tapi kalau korang boleh tengok projek tu adalah projek kipas. Tapi kipas tu dia tak mengikut kriteria yang cikgu nak, iaitu cikgu sebenarnya nak ada dua elemen yang ada. Mana-mana lah di antara mechanical, elektronik, elektrik. Tapi dalam kipas tu saya cuma ada elemen elektronik je. So tak mengikut kriteria. So kali ni saya nak buat lagi satu projek yang baru yang mengikut kriteria yang cikgu nak, iaitu saya ada 3 elemen. Elektronik ada, mechanical dan elektrik. Okey, macam yang korang boleh lihat kat sini. Ni ada akuarium, ada tumbuh-tumbuhan dan ada elektrik. Dan semua ni terletak cara berasingan. Dan kali ni saya nak buat, korang mesti tertanya-tanya sebenarnya projek atau produk apa yang aku nak buat ni sebenarnya. Produk yang aku nak buat ni dia akan membantu masyarakat sekeliling kita yang membuat aktiviti pertanian. Tapi pertanian diorang dia akan ditambahkan dengan lebih baik. Sebab produk yang saya akan buat hari ni mungkin akan diaplikasikan kehidupan akan datang nanti. Okay, kalau korang boleh tengok sini, sebenarnya produk yang kita nak buat adalah aquaponic hydraulic generator. Idea saya sebenarnya datang daripada lihat aquarium ini. Macam video sebelum saya kan ada buat aquarium di bidang flow. So di bidang flow tu sebenarnya dia melibatkan dapat dua kelebihan. Kita dapat tumbuhan dan kita dapat haiwan dalam satu pitaran. Dan kita akan mentambahkan lebih baik dengan memanfaatkan semua jenis pitaran yang ada kat situ. So, contoh orang belajar kat sini. Ini kan dah kira macam pembaziran elektrik yang tu korang tengok betapa banyak wayar kalau kita nak buat benda ni saja. Dan hari ini saya akan tunjukkan kepada anda semua. Saya akan tunjuk kepada anda semua yang wayar semua ni kita boleh jadikan dia satu untuk mendapatkan semua pitaran yang kita nak. Sebagaimana macam contoh, air akan dipump. Air yang dipump akan pergi ke turbin dan turbin akan menghasilkan lampu. Lampu akan bermanfaatkan kepada tumbuhan dan haiwan yang berada di situ. Untuk ni dia sentiasa berulang-ulang. Kalau korang boleh tengok ni pokok, ada air, ada lampu dan ada haiwan. Semua ni akan berkitar semua. Sebagai contoh, air akan dipump dan pergi ke tumbuhan. Tumbuhan akan mendapat air dan memanfaatkannya untuk menunjukkan dirinya melakukan proses fotosintesis. Seterusnya air akan diturun dan memberikan makanan kepada ikan-ikan. Dalam masa yang sama juga, waktu air itu dipump ke dalam ni, dan dia akan menghasilkan angin, dan dia akan memutarkan kipas, memutarkan kipas dan akan menghidupkan lampu. Nampaknya macam itulah projek yang aku akan buat, iaitu projek aquaponic hydraulic generator. Jom kita sambung dan kita tengok macam mana aku nak buat waktu itu. Ciao. Okey, sekarang ni saya akan nyatakan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat produk aquaponic hydraulic generator. Macam korang boleh tengok kat sini, ni ada banyak bahan-bahan. Tapi saya akan bahagikan bahan itu kepada 4, iaitu ada bahan untuk aquaponic, bahan untuk mechanical, bahan untuk elektrik dan bahan untuk elektronik. Dan sekarang ni kita akan tengok kepada bahan aquaponic. Okey, kita akan mulakan dengan aquaponic punya bahan-bahan. Okey, korang boleh tengok sini. Sini kita ada bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat aquaponic ni. Dulu kita perlukan akuarium. Lepas tu kita perlukan ni hydroton. Ni tengok. Hydroton. Dan kita perlukan pasir dan batu-batu kecil macam ni. Bikal halus namanya. Lepas tu kita perlukan pipe siphon. Pipe siphon. Dan perkara paling penting sekali, kita perlukan media tanaman, media ikan dan pam air. Melekat Kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu bahan-bahan untuk mechanical. Bahan-bahan untuk mechanical yang pertama kita perlukan adalah ni namanya adalah bilah kipas. Dan seterusnya kita perlukan motor generator. Tengok ni. Ni motor generator namanya. Dan yang ketiga kita perlukan bearing. Okey, tengok sini bearing.
Dia boleh pusing Dia boleh pusing. Inilah namanya bearing. Lepas tu kita perlukan rumah generator. Ya, this is rumah generator. Okay, kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu bahagian bahan elektrik. Yang kita perlukan adalah kita perlukan lampu LED. Ni lampu LED. So kita perlukan wayar. So kita perlukan booster. Booster dia. Lepas tu terakhir kita kena ada kotak fuse. Kotak fuse tu nak siap lah. Nanti saya ambil gambar dan tunjuk kepada semua orang. Okey, bahagian terakhir yang kita perlukan adalah bahan elektronik. Ni adalah bahan-bahan elektronik Okey, yang pertama kita perlukan solderless breadboard. Lepas tu kita perlukan lampu diod. Ni lampu diod. Lepas tu kita perlukan ni. Ni namanya 15 kV high frequency DC high. Fokus. Peralatan yang kita perlu gunakan untuk membuat aquaponic hydraulic generator ni, sebab tadi saya dah sebut bahan-bahan kan. Sekarang ni saya sebut peralatan pula. Okey, peralatan pertama kita perlukan adalah toolbox. Ni dalam ni ada skru, spana, macam-macam lah ada. Okay, lepas tu kita turunkan ke bawah. Kita perlukan ni adalah alat pemotong. Ni adalah alat pemotong. Okey, seterusnya kita ada gergaji. Okey, ni adalah gergaji. Perlu gergaji. Lepas tu kita kena ada pita pengukur. Lepas tu pembaris. Pembaris dan pen untuk menanda. Okey, seterusnya di samping tu kita perlukan ni adalah gam. Perlukan gam. Lepas tu kita perlukan skru. Okey, saya buka sikit nak tengok. Skru. Yeah, this is screw. So kita perlukan cordless drill. Ni namanya cordless drill. Maksudnya tak payah pakai wayar lah. Cordless, nak drill tu tak payah pakai wayar. So kita perlukan alat pematri. Okay, kita buka sikit alat pematri. Yeah, this is alat pematri. Okay, seterusnya dan terakhir sekali kita perlukan PVC pipe command. Potong pipe. Hari ni kita nak sambungkan pipe tu ke rumah generator. Okey, saya akan kenalkan apa jenis-jenis pipe yang ada. Okey, kamera. Okey, kalau korang betul kat sini, ni adalah pipe soket jantan, soket betina. Ni adalah soket jantan. Kalau yang ni adalah elbow. Ni adalah pipe
Pipe penyambung dia. Nak naikkan dia ke atas macam ni contoh. Gini. Okey. Kalau korang nak tahu ni apa, ni adalah tempat untuk kecilkan pipe untuk jadikan air dia semakin laju. Semalam kita dah buat rumah untuk kipas. Sekarang kita nak buat rumah untuk generator pula. Sebab apa kita kena buat rumah untuk generator? Sebab bila kita buat rumah untuk generator, dia lagi terlindung daripada terkena air, percikan-percikan air. Okey, jom kita start. Okey, kita akan pergi ke fasa ketiga, iaitu fasa elektrik dan elektronik. Fasa pertama, kalau saya ingatkan balik, fasa pertama adalah aquaponik. Fasa kedua adalah rumah generator ataupun pembuatan mekanikal. Okey, macam mana kita nak teruskan dengan elektrik dan elektronik ni? Kalau korang boleh nampak sini, ni adalah wayar. Ni saya dah solder. Ni saya dah solder. Ni adalah solder ni. Okey. Kita kembali ke sini. Kita akan tarik ke sini supaya nampak lebih tersusun. Ini kita masukkan ke dalam. Close dulu. Tarik slow-slow. Sini kita akan masukkan ke lubang. Oh, kat sini. Okey, sorry. Okey, kenapa kita perlukan ni? Supaya nanti bila air terpercik-percik tak adalah kena. Macam rumah jugalah untuk wayar ni. Okey, kita masukkan ke lubang ni dulu. Ni macam rumah lah untuk wayar-wayar ni dia, daripada terkena percikan air. Ini saya akan letak kat sini. Okay. Itu nanti kita akan rapikan balik. Okey. Sekarang ni kalau korang boleh tengok sini, kita akan masuk ke fasa elektronik. Iaitu fasa elektronik. Ini adalah elektronik board. Okey, macam mana ia berfungsi? Okey, ni adalah board elektronik kawalan. Saya akan letak kat sini. Macam ni, kalau kita tutup ni, kita ambil balik. Sebab ni kita tak rapikan balik. Ini demo saja je. Dan elektrik tu akan mengalir melalui sini. Okey, ini percubaan pertama Percubaan pertama boleh tengok dekat sekeliling sini. Agak teruk Percubaan pertama fail. Okey, tengoklah kawasan bawah-bawah ni basah dia macam mana. Jadi kalau eksperimen pertama fail, kita pergi ke eksperimen kedua. Ni. Okey, sekarang kita ada kat fasa 2. Fasa 2 iaitu sebab tadi pagi kita dah potong-potong pipe kan. Kita dah potong-potong pipe, lepas tu petang tadi saya dah cantum-cantumkan dulu. So inilah hasilnya kalau boleh tengok. Okey, putar-putar dulu, tengok-tengok dulu. Okey, saya akan cakap macam mana produk ni boleh berfungsi. Sebab apa? Kalau korang boleh tengok sini ada pump. Pump ni air yang ada pada akuarium ni akan dipump melalui pipe dan pergi ke sini. Tapi macam yang saya cakap sebelum ni, kita ada masalah dalam pengecilan pipe tau. Kenapa kita ada masalah dalam pengecilan pipe? Sebab kalau pipe ni besar, contoh pipe besar macam ni. Saya try dah pakai pipe ni, tapi dia punya kipas tak jalan. Maksudnya kipas dia tak laju sampai boleh menghidupkan lampu tu.
Lepas tu saya cuba pipe kecil, laju. Macam mana dia boleh jadi laju? Sebab bila pipe kecil dengan air yang laju, bila pipe kecil, pump ni dah laju dah. Lepas tu bila lalu sini pipe dia kecil, lagi laju lah jadi dia. Kalau kita guna pipe besar, dia kelajuan dia sama. Dia tak berubah, tak turun, tak naik. Okey, kita akan cakap pasal macam mana kipas tu boleh menghasilkan lampu. Macam mana kipas tu boleh menghasilkan lampu? Bila dia berpusing, motor generator akan mainkan peranan untuk menghidupkan lampu diod. Okey, kita akan tengok macam mana dia boleh berfungsi. Tekan. Okey. Macam yang saya cakap, air dia jadi laju. Okey, macam mana kipas dia boleh berfungsi dengan lagi laju? Sebab apa? Macam mana kipas dia boleh jadi lagi laju? Sebab dia ada bearing. Bila ada bearing, kelajuan kipas akan bertambah lagi lah. Tengok lampu dia terang kan? Okey, kita akan pergi ke fasa seterusnya. Okey, kita akan pergi ke fasa terakhir, iaitu fasa penerangan. Macam mana aquaponik hydraulic generator ini berfungsi. Okey, kita akan start dengan penerangan kita yang pertama, iaitu kita mula daripada akuarium dulu. Okey, kalau korang boleh tengok sini, akuarium ni ada air dalam dia. Okey, air yang berada di akuarium akan dipump. Okey, ni pump dia akan dipump dan melalui pipe PVC. Dan pergi ke rumah generator. Ni adalah rumah generator. Okey, kalau boleh tengok. Okey, apabila air dah sampai ke rumah generator, air itu sangat laju kerana dipump dan melalui pipe yang kecil. Air itu sangat laju dan akan memutarkan kipas. Apabila kipas ni berpusing ataupun korang boleh nampak sini. akan... Sini bukannya macam penyambung ke apa-apa, tapi ni adalah bearing. Kenapa kita perlukan bearing? Sedangkan kita dah ada motor generator, kenapa kita perlukan bearing? Sebab untuk lajukan lagi kelajuan kipas. Contohnya, sebagai contoh situasi, korang naik basikal. Lepas tu korang kayu laju. Lepas tu tiba-tiba korang stop kayu, tapi basikal tetap jalan. Entah sebab apa? Sebab ada bearing. Bila dah ada bearing ni, dia akan tambah lagi lah kelajuan kipas. So lampu pun senang menyala. Dan lagi satu, kalau kita nak lindungi ni daripada terkena percikan air yang macam ni, kita kena gunakan benda ni. So kita punya tempat generator ni tak terkena air. Kipas ni berpusing ataupun berputar, ia akan mengaktifkan motor generator. Lalu motor generator ni akan menghasilkan elektrik, dan elektrik itu akan mengalir melalui wayar. Okey, kita akan pergi ke part seterusnya. Apabila elektrik itu mengalir, dia akan pergi ke board elektronik, board elektronik apalah. Lepas tu board elektronik ni dia akan menghidupkan lampu. Okey, kita akan tengok macam mana produk ni berfungsi ya. Okay, saya akan tekan. Yes, nampak tu. Macam saya cakap tadi, dia kenapa tak terang sangat saya betulkan wayar kat belakang dia. Okey, jap. Baru terang. Korang boleh nampak sini. Ini adalah daripada apa yang saya sebut tadi ya. Lampu boleh tukar-tukar. Okey, saya gelapkan tempat ni supaya korang boleh tengok lampu ni semua. Okey, sangat terang ya lampu LED. Yes. Okey, kalau korang boleh tengok sini. Ini adalah hidroton. Ini adalah tumbuh-tumbuhan, ikan. Tak nampak sangat sebab air dia kotor. Kita tu nampak. Sekian saja itu video daripada saya, Abid Wafiz Zakirin dari kelas 3 Cekal. Assalamualaikum.